Imperialisme adalah berdasarkan perkataan Perancis iaitu imperialiste dan telah diguna pakai sejak tahun 1830-an. Imperialisme yang membawa maksud dengan dasar bagi sesebuah negara bagi meluaskan wilayah dan pengaruh mereka dengan cara menjajah negara lain. Dengan cara itu, negara tersebut akan dapat mencapai kepentingan dan sesuatu yang mereka inginkan. Menurut D.K. Fieldhouse, beliau menyatakan bahawa kaedah ini adalah suatu kecenderungan masyarakat atau mengawal masyarakat lain melalui perintahan dan tujuan tindakan tersebut. Manakala bagi George Nadal serta Pertikutis, mereka beranggapan imperialisme ini seperti memperluaskan kuasa sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi sesuatu kerajaan. Proses ini dijadikan sebagai idea tersendiri. Pada mulanya, imperialisme British merupakan suatu penjajahan yang tidak berlangsung. Imperialisme ini bertujuan bagi menguasai perdagangan rempah. Namun begitu, revolusi perindustrian di Eropah telah menjadikan persaingan antara kuasa-kuasa Eropah telah menjadi semakin sengit. Secara ringkasannya, sistem politik di Asia Tenggara yang telah dijajah oleh British telah berubah dan ini bertujuan bagi memudahkan pengeksploitasian ekonomi yang dilakukan. Dan kuasa Jepun di tanah Melayu adalah dengan mengetengahkan konsep Orde Baru Asia Timur Raya. Tujuan pada matlamat tersebut adalah bagi menyediakan wilayah yang cukup serba-serbi dari segi keperluan bahan mentah. Kuasa imperialisme Jepun adalah berpusat di Jepun dengan keahlian dianggotai oleh China, Indochina, Manchuria, Thailand, Tanah Melayu, Borneo, India, Timur Belanda, Australia dan also New Zealand. Pelbagai strategi telah digunakan oleh pihak British. Semasa menjajah Tanah Melayu, pihak British menggunakan slogan iaitu beban orang putih. Pihak British kata mereka lebih maju dan bertamadun. Mereka dapat memimpin orang timur ke arah kehidupan yang sejahtera. Slogan ini telah mempercepatkan imperialisme. Selain itu, penyebaran agama Kristian. Pihak British telah menggunakan cara ini dalam mempercepatkan imperialisme. Perjanjian-perjanjian juga salah satu strategi oleh pihak British. British telah menduduki Pulau Pinang pada tahun 1786-an dengan perjanjian dengan Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Kedah dengan memberikan bantuan ke tentera sekiranya negeri itu diserang. Menduduki Singapura dengan mendatangi perjanjian Inggeris Belanda dengan pihak Belanda. Yang digunakan oleh tentera Jepun ialah Asia untuk orang Asia. Slogan ini bermotifkan pembentukan lingkungan bersama Asia. Slogan ini telah berjaya menikmat hati penduduk tempatan. Kemasukan tentera Jepun dari Siam juga salah satu strategi yang digunakan oleh tentera Jepun. Tentera Jepun bekerja sama dengan kerajaan Thailand bagi membenarkan mereka menggunakan pekanan tentera Thailand bagi melancarkan serangan ke Tanah Melayu. Pihak Jepun juga menggunakan infanteri berbasikal dan kereta kebal ringan yang membenarkan pergerakan pantas pasukan mereka melalui darat dari Thailand ke Tanah Melayu yang diseliputi hutan hujan tropika yang tebal. Dari segi pendidikan, Jepun berusaha menghapuskan pengaruhan British di Tanah Melayu. Kerajaan Jepun mahu mewujudkan sikap taat setiap penduduk di Tanah Melayu. Pendidikan British dihapuskan dan mengharamkan penggunaan bahasa Inggeris. Dengan ini, perpustakaan sekolah turut dilengkapkan dengan buku-buku Jepun. Bahasa Jepun Nippongo menjadi bahasa pengantar semua sekolah di Tanah. Dari segi faktor politik, pihak British telah melaksanakan dasar kolonialisme dan imperialismenya dalam usaha mengembangkan pengaruhnya ke seluruh pelosok dunia. Perkembangan dasar ini adalah hasil daripada perubahan sistem politik, pandangan hidup dan penciptaan teknologi baru. Semenanjung Tanah Melayu adalah destinasi yang menjadi tumpuan utama pihak barat terutamanya British kerana banyak sumber dan hasil bumi yang belum dieksploitasikan oleh penduduk tempatan. Tanah Melayu sebagai pangkalan utama yang boleh memandangkan keuntungan besar kepada mereka untuk menyokong perkembangan yang berlaku di dalam negara. Perbukaan terusan Swiss dalam tahun 1869 mempercepatkan urusan perdagangan. Kesan daripada perkembangan ini, kegiatan perdagangan antara Asia dan Borneo Eropah semakin meningkat kerana perjalanan yang jauh antara kedua-dua kawasan ini telah dipendekkan. Dan awal yang dicapai oleh Jepun telah mendorong mereka untuk menjalankan dasar imperialisme. Di antara kejayaan tersebut ialah kemenangan Jepun dalam Perang Cina-Jepun dan Perang Rusia-Jepun.
Jepun menyerang tanah Melayu dengan tujuan untuk membalas dendam terhadap British dan orang Cina di tanah Melayu kerana membantu negeri Cina menentang Jepun semasa Perang Cina-Jepun. Jepun menyerang tanah Melayu kerana tanah Melayu kaya dengan bahan mentah yang diperlukan oleh industrinya seperti biji timah dan getah. Selain itu, tanah Melayu boleh dijadikan pasaran kepada keluaran industri Jepun. Semasa penjajah British, kesan dari aspek ekonomi ialah kepulauan Melayu telah dipecahkan akibat daripada kedatangan kuasa British iaitu Inggeris di tanah Melayu dan Belanda di Indonesia. Imperialisme British telah menyebabkan kemajuan ekonomi di Asia Tenggara tidak berkembang dengan seimbang. Kegiatan ekonomi perimunan telah diinstrukturkan untuk memberi faedah dan manfaat kepada ekonomi negara metropolis. Dari segi aspek politik ialah kemasukan penjajah British ke Asia Tenggara telah menyebabkan kehilangan kepentingan sistem pentadbiran tradisional. Banyak kawasan di Asia Tenggara telah diperintah oleh imperialisme British secara langsung yang telah menggantikan sistem pemerintahan tempatan dengan sistem birokrasi British yang dikuasai oleh imperialisme. Mereka mempunyai matlamat untuk mengubah ekonomi negara yang dijajah oleh supaya cocok dengan peraturan perindustrian mereka. Sosial yang dihadapi semasa penjajahan Jepun ialah penindasan terhadap orang Cina, ramai pemuda terpaksa menjadi buruh paksa, negara mengalami masalah kekurangan beras, masalah kesihatan di kalangan penduduk dan layanan Jepun yang berat sebelah. Dari aspek ekonomi, kemerosotan ekonomi pada peringkat individu dan keluarga, kemerosotan perusahaan biji timah dan getah, banyak barang keperluan utama tidak dapat diperoleh dan kejatuhan nilai mata wang negara. Dari segi kesan politik ialah memberi kesedaran politik kepada masyarakat tempatan, orang Melayu mendapat banyak peluang dan pengalaman dalam bidang pentadbiran, masyarakat mendapat kesedaran tentang kelemahan kuasa pihak British, melahirkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat tempatan. Secara kesimpulannya, sistem residen merupakan pengenalan pentadbiran moden ala British di tanah Melayu, mengakiskan penguasaan sultan dan pembesaran ke atas pentadbiran negeri dan daerah. Pengenalan sistem persekutuan telah memantapkan kuasa British melalui dasar yang diperkenalkan. Penjajahan Jepun yang singkat berjaya menyebarkan perasaan nasionalisme terhadap semua kaum di tanah Melayu. Susulan dengan itu, kesedaran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan tanah air telah diberikan tumpuan penuh.